Okay, hello everybody. Kita nak sambung lagi ya untuk integration. So kita nak tengok integration of standard function, right? Mungkin kamu boleh refer pada modul. Saya rasa pada muka surat 3, iaitu integration untuk x kuasa n, ax tambah b kuasa n, yang mana n tak boleh sama dengan negatif 1. Okay. Dekat situ kenapa n tu tak boleh sama dengan negatif 1? Sebab kalau dalam formula integration tu nanti kita akan kuasanya tu akan bertambah 1, lepas tu kita akan bahagikan dengan n tambah 1 tu. Okay, jadi sebab tu n tu tak boleh sama dengan negatif 1, sebab nanti dekat bawah tu, dekat denominator tu dia akan jadi kosong. So that one is undefined lah. Okay. Jadi nanti kalau katakan n sama dengan negatif 1, kita akan ada formula lain untuk integration. Okay. So this formula only applicable for n not equal minus 1. Okay, jadi you all can fill in the table. Cikgu ada bagi satu table kat situ kan. Okay. Functionnya adalah ax kuasa n, ax kuasa n dan ax tambah b kuasa n. Okay, jadi dekat sebelah tu kamu boleh fill in the blank. So kalau kita nak integrate kalau kita ada integration of a dx where a is a constant, sebarang nombor, okay, so yang ini kita akan dapat, ini hasilnya adalah ax tambah c. Okay. Jadi a tu dia sebenarnya adalah ax kuasa kosong. Jadi kuasa bagi x itu akan bertambah. Kalau dalam differentiation, kuasanya kita akan darab ke depan dan selepas itu kuasa tu akan berkurang 1 kan. Tapi kalau dalam integration ini, kuasa bagi x tu akan bertambah 1 and then kita divide balik dengan kuasa tersebut lah. Okay. So dalam case ini dia adalah ax kuasa kosong, so dia akan jadi ax kuasa 1/1 tambah c. Okay. Jadi kalau kita ada integration untuk x kuasa n dx, so apa jadi dekat sini? So kita akan ada x kuasa n tambah 1 and then bahagikan dengan n tambah 1 plus c. Jangan lupa lah tambah c. That's why lah kita kata yang ini formula ni tak boleh untuk n yang sama dengan negatif 1. Kalau tak nanti dia jadi undefined. Okay. Kalau katakan cikgu ada ax kuasa n dx, okay? Since a is a constant, so dia seolah-olah tidak terlibat dalam integration proses ini, so kita kekalkan dia sahaja, iaitu ax kuasa n tambah 1 per dengan n tambah 1 plus c. Alright. Okay, then finally kalau cikgu ada integration untuk ax tambah b, okay, kuasa n dx. Alright. Okay, so yang ini nanti dia akan jadi ax tambah b. Okay, seperti biasa kuasanya akan bertambah 1. Right. Kemudian kita akan bahagikan dengan kuasa yang telah kita tambah ni tadi. Bahagi ni, and then kita mesti differentiate things inside the bracket. So dekat situ nanti bila cikgu differentiate ini, cikgu dapat a. Okay, kemudian tambah c. Jadi maksudnya dekat situ saya ada ax tambah b kuasa n tambah 1 per dengan a darab dengan n tambah 1 tambah c. So yang dekat sini formula ini juga applicable kalau yang kita bezakan dekat dalam kurungan ini nilai dia adalah satu constant. Kalau katakan yang kita bezakan dekat dalam kurungan itu nilainya ada melibatkan x, so formula yang ini tak boleh digunakan lah. Mungkin kita akan gunakan another technique for integration for that type of function. Jadi ingat kalau katakan kamu nak applykan formula ini, kuasanya bertambah sebanyak 1. Kemudian kat sini kita letak di bawah. Kemudian kita differentiate dekat dalam ni, nilainya adalah satu constant. Okay, kalau katakan ada melibatkan x, then we cannot use this formula. Okay. And then kita lihat pula properties of integration.
kita ada integration fx plus minus gx, kita boleh pecahkan lah, sama dengan integration fx dx plus minus integration gx dx. Boleh refer kepada modul. Kemudian kalau kita ada integration k fx dx, where k is a constant, so you can simply take out your k. Letak di luar sahaja, k tu tak terlibat dengan integration. Lepas itu kamu boleh integrate fx dx. Okay. Where k is a constant. Okay, sekarang ni kita pergi kepada modul exercise 1. Integration, ada beberapa soalan dekat situ. Mungkin saya akan select few questions lah untuk kita perbincangkan. Nanti the rest kamu boleh rujuk pada jawapan yang cikgu bagilah kat dalam WhatsApp. Okey. Jadi contohnya macam ni kan. Kita ada soalan yang pertama tu integrate. Integrate, kita nak integrate 3x kuasa 2. Kemudian tolak dengan 4x kuasa 3 dx. Jadi hasilnya dekat sini adalah 3x kuasa 3 bahagi dengan 3, tolak dengan 4x kuasa 4 bahagi 4 tambah c. Sekejap dia goyang tadi kan. Okey, jadi kalau kita ringkaskan ni dapat x kuasa 3 tolak dengan x kuasa 4 tambah c. Okey, kemudian untuk soalan B, contoh lagi integration untuk 2x tolak 5 dx. Okey, so kita akan dapat 2x kuasa 2 per 2. Kuasa ni bertambah sebanyak 1. Kita bagi balik dengan ini. Tolak 5x tambah c. Okay, kemudian untuk soalan C, integrate 1 tambah 4x. Okay, kemudian tolak 6x kuasa 2. Right, dx. Dan kita akan ada dekat sini akan jadi x. Okay, tambah dengan 4x kuasa 2 per 2. Tolak 6x kuasa 3 per 3. Okay, tambah c. Then after that you all can simplify. 2x kuasa 2 kemudian tolak dengan 2x kuasa 3 tambah c. Okey. Jadi kita pergi lagi kepada contoh yang seterusnya. Sekejap saya padam dulu. Jadi formula ni tadi dah ingat. Kita tambah sahaja kuasa dia and then kita bahagi balik dengan kuasa yang kita dah tambah. Alright, untuk soalan D, kalau integration untuk x tambah dengan 1 per x squared dx. So you should change this into x tambah dengan x kuasa negatif 2 dx. Jadi yang ini akan jadi x kuasa 2 per 2 dan tambah dengan dekat sini jadi x kuasa negatif 1 per negatif 1 tambah c. So kita akan dapat x kuasa 2 per 2 tolak 1 per x tambah c. Kemudian kalau katakan untuk soalan E, kita ada integration x tolak 2, kemudian dia adalah x tambah 3 dx. Okay, always remember that we don't have the product rule for integration. Okay, kalau untuk differentiation ada product rule. Okay, jadi kalau untuk integration ini akan ada hasil darab di antara dua function. Sama ada kamu boleh kembangkan saja and then integrate one by one, ataupun another type of function yang mana kita ada pelbagai techniques of integration lah yang kita akan lihat nanti selepas ini, formula-formula integration yang melibatkan hasil darab dua function. Tapi basically yang macam ini kita akan kembangkan macam biasa. Awak kembangkan dahulu jadi x kuasa 2, kemudian tambah 3x tolak 2x jadi tambah x tolak 6 dx. Cikgu kembangkan sahaja and then cikgu integrate macam biasalah. Tambah dengan x kuasa 2 per 2 tolak dengan 6x tambah c. Kemudian jadi sama juga untuk soalan F. You can do the same method. Kembangkan dahulu and then integrate one by one. And then same goes to G. G pun boleh kembangkan. Lepas itu kita integrate. H pun sama. Sekejap. H tu sama ada kamu nak kembangkan. Nanti yang lain jawapan semua ni kamu boleh refer pada WhatsApp. Nanti cikgu akan postkan dekat dalam WhatsApp.
Okey, untuk yang 2x tolak 3, kuasa 2 dx, sama ada kamu nak kembangkan dan integrate satu persatu, ataupun kamu terus nak gunakan formula yang ax tambah b kuasa n tu. Okey, yang itu boleh juga. Jadi maksudnya kat sini, okey, kita tak payah kembangkan. So cikgu terus gunakan 2x tolak 3, kemudian kuasanya jadi 3, bahagikan dengan 3, kemudian saya differentiate yang dekat dalam bracket ini dapat 2. Okey, kemudian sini tambah c. Jadi maksudnya kita ada 1/6. Okey, 2x tolak 3 kuasa 3 tambah c. So cikgu dah apply formula yang last kali, yang ax tambah b kuasa n. Okey. Okey. Jadinya kalau contoh macam I, kita tengok pula soalan I. Jadi nanti yang ini kamu dah boleh terus lengkapkan. Okey. Simple je, macam ulang kaji lah untuk integration yang pernah kita buat masa SPM level dulu. Okey, cuba nak ingat balik kan, mungkin dah banyak yang dah lupa. So x tolak dengan 1/x kuasa 2 dx. Okey, kalau yang ini cikgu tak boleh gunakan formula yang ax tambah b kuasa n tu, integration untuk yang ini tu kan. So kita akan dapat ax tambah b kuasa n tambah 1 per n tambah 1, dan simply darab dengan a, sebab a tu adalah satu constant. So untuk yang ini, kalau kita bezakan nanti, kalau katalah kita nak gunakan x tolak 1/x kuasa 3 dan per 3, tapi bila kita differentiate inside the bracket, kita akan ada in terms of x. So this one is not valid lah for this type of function. Jadi macam mana kita nak buat? Kalau yang ini kita kena expand lah, kembangkan macam biasa. So saya akan kembangkan dahulu. Ini kuasa 2, kemudian tolak 2, darabkan dengan x. Okey, darabkan dengan 1/x. Okey, kemudian tambah negatif 1/x kuasa 2 dx. Okey, yang biasa itulah a squared plus 2ab kan, plus b squared. Jadi sekarang saya dapat integration. Okey, yang ini cancel, tinggal 2. Kemudian kat sini ialah tambah, right? 1/x kuasa 2. 1/x kuasa 2 dx. Ataupun lebih ringkasnya cikgu boleh tulis macam ni lah. Okey, tambahkan dengan x kuasa negatif 2 dx. Then after that, I integrate one by one lah. Okey, kemudian sini jadi tolak 2x. Kemudian kat sini ialah tambah x kuasa negatif 1 per negatif 1 tambah c. So final answer kita akan dapat macam ni lah. Okey, tolak 2x, kemudian tolak 1/x tambah c. Okay. Nanti boleh refer jawapan lah. Okey. And then what else? Untuk ni tadi I, untuk kalau J, kalau kita ada macam ni set x tambah 5, okey, dx. Jadi kamu kena tukarkan dalam bentuk indeks lah, iaitu x tambah 5 kuasa 1/2 dx. Okay, so this formula also applicable untuk kalau kuasa dia negatif ke ataupun kuasa dia tu adalah satu fraction, tak ada masalah. Kita boleh buat as long as dia tak sama dengan negatif 1. Jadi yang ini dia akan jadi x tambah 5. Okay, kuasa bertambah sebanyak 1 bahagi 3/2. Kemudian kita divide dengan 3/2 dekat bawah. Tapi bila kita differentiate yang dekat dalam kurungan ni, kita dapat 1 kan. So tak payah tulis lah. Jadi yang bahagi dengan 3/2 tu dia akan jadi 2/3 x tambah 5 kuasa 3/2 tambah c. Okay. So I think for K, for K kita ada integration 1%. Dekat sini adalah x tambah 1 dx. Jadi yang ini adalah integration. Sini adalah x tambah 1 kuasa negatif 1/2 dx. Okay. Yang ini pun sama jugalah. Kita boleh gunakan x tambah 1. Yang ini kita tambah 1, dapat 1/2 bahagi dengan 1/2 tambah c.
differentiate dekat dalam dapat 1. Okay. Jadi maksudnya yang ini kita akan ada 2x tambah 1 kuasa 1/2 tambah c, or you all can simply write macam ni lah, x tambah 1 kemudian tambah c. Okay. Jadi nanti untuk soalan L boleh apply same method, kuasanya kita tambah sahaja. Okay. Kemudian nanti untuk soalan M, untuk soalan M tu kalau kita ada set X, set X, sekejap ya. Soalan M tu macam mana pula? Okay, M. Okay, M, integration of set X. Okay, kemudian ada X tambah 2. X tambah 2 dx. Okay, jadi maksudnya cikgu boleh expand first. Okay, so x kuasa setengah darab dengan x kuasa 1. So dekat sini adalah x kuasa setengah tambah 1, 3/2. Kemudian tambah dengan 2x kuasa 1/2. Okay, cikgu tukar terus dalam bentuk indeks supaya senang kita nak integrate, nak apply formula tu. Okay, jadi maksudnya dekat sini saya akan ada 3/2 tambah 1 jadi 5/2 bahagikan dengan 5/2 dan tambah 2x kuasa 3/2, kemudian kita bahagikan dengan 3/2. Okey, tambah c. Okey. Selepas tu bolehlah kamu simplifykan dia. Okey, jadi yang ini dia akan jadi 2/5 x kuasa 5/2. Kemudian yang ini kalau kita bahagi, maknanya kalau kita darab samalah dengan darab 2/3 kan. So tambah dengan 4/3 x kuasa 3/2 tambah c. Okay. So kita dah dapatlah jawapannya tadi. Okay, jadi untuk soalan N nanti x tambah a, kuasa 1/3. Jadi yang itu pun sama juga, kita consider a itu sebagai satu constant lah, ataupun dia hanyalah satu nombor. Jadi tak ada apa-apa masalah lah, kita boleh apply formula yang sama. Kemudian untuk soalan O, soalan O integration x tolak 4 bahagikan dengan x kuasa 3 dx. Okay. Remember also that we don't have the Cartesian rule untuk integration. Jadi maksudnya kamu kena bahagi satu persatu lah. Okay. Macam ni cikgu akan dapat apa ni? X bahagi dengan x kuasa 3, maknanya kita ada 1 tolak 3 kan. Indeks dia ialah kuasa 1 tolak 3 kuasa negatif 2, kemudian tolak 4x kuasa negatif 3 dx. So maksudnya ini cikgu bahagi dengan ini, dapat ini, kemudian tolak yang ini kita bahagi dengan ini. Right? Lepas itu boleh terus gunakan formula lah. Tolak 4, sini x kuasa tambah 1 jadi negatif 2 bahagi dengan negatif 2 tambah c. So kita akan dapat negatif 1/x, kemudian tambah 2 per x kuasa 2 tambah c. Okay. Okay. Kemudian untuk soalan P pun sama, kita divide one by one, lepas kita divide dan kita integrate. Kemudian untuk I, untuk dah habislah tadi soalannya. Okay, nanti untuk soalan yang kedua, okay, yang 2x tambah 3 kuasa 4, saya rasa ni tak ada masalah. Kita guna sahaja formula AX tambah B kuasa N tambah 1 per yang N tambah 1 tu. Okay, saya rasa tak ada apa masalah untuk A, B, C, D, E pun tak ada masalah. F nanti tolong refer jawapan. So untuk G, 1 per X tambah 3 kuasa 2 tu kamu boleh tukar. Kalau macam ni kan, yang ada 1 per, macam soalan nombor 2G tu, integration 1 per apa tu, X tambah 3 kuasa 2, X tambah 3 kuasa 2 dx. Jadi yang ini kamu boleh tukarkan dia sebagai X tambah 3 kuasa negatif 2 dx. Okay, so selepas ini dia akan jadi X tambah 3 kuasa negatif 1 bahagi dengan negatif 1. Kebetulan inside the bracket bila dibezakan dapat 1 tambah C. Okay. So untuk H pun sama, tukarkan
indeksnya. I juga sama, tukarkan indeks. Okay. J pun soalan sama. Okay, untuk K tu sama juga, cuma kuasa dia dalam bentuk fraction, tak ada masalah, boleh apply formula yang sama. Untuk L, integration untuk set 5x tambah 3 tu kamu tukarkan menjadi 5x tambah 3 kuasa 1/2. Lepas tu apply formula yang sama. So M pun sama juga, cuma kuasanya dekat situ ialah negatif 2/3 kan. So tak ada masalah, dia bukan negatif 1. So kita boleh apply formula. Dan finally N itu adalah kamu tukarkan that function menjadi 4x tambah 6 kuasa negatif 1/2 and then try to use the same formula. Okay. So nanti kamu boleh siapkan untuk modul exercise 1. Okay, boleh fill in the blank sahaja. So nanti boleh refer answer yang cikgu bagi dalam WhatsApp. Okay.